عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وبارك وسلم، وإلى كافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين، وإلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين والتابعين وتابعيهم، وإلى جميع أولياء الله الصالحين والشهداء والعلماء والفقهاء والمحدثين، وإلى سائر مشايخنا ومشايخ مشايخنا وأهل أسانيدنا وسلسلاتنا، وإلى أرواح أموات المسلمين وإخواننا الحاضرين والغائبين، وخصوصا إلى روح إمام عالم قريش الإمام الشافعي رحمه الله، وإلى روح صاحب هذا الكتاب الحبيب سالم بن سمع الحضرمي. شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dapat kita teruskan pengajian kitab Safinatun Najat. Yang saya kasihi Fadilah Ustazah Khairun Nisa Al-Fadil Ustaz Ghazali, saya ada satu cadangan supaya saya pun ada tenaga yang lebih dan kita semua pun tidak mengantuk sangat. Lepas ini saya cadangkan setiap sesi kita setengah jam. Ya? InsyaAllah kita mula sekarang, kita akan berhenti setengah jam. Pukul 12.25 kita berhenti, rehat 5 minit saja. Aku nak sambung lagi. Mohon maaf, pukul 11.25 kita berhenti. Terus sambung. Saya akan duduk kat sini saja dalam 5 minit. Basuh muka dan sebagainya. Pukul 11.30 terus kita mula. Kemudian 11.30 sambung sampai pukul 12. Pukul 12 kita rehat sekejap. 12.5 minit kita teruskan lagi. Sampailah pukul 12. Mohon izinnya Ustazah Khairun Nisa dengan Ustaz Ghazali dengan semua sekali. Saya rasa lebih elok juga sebab saya takut saya sendiri sebab bercakap seorang-seorang sebegini kadang-kadang dia letih juga ya. Bukan lemah semangat ni Ustazah dan yang lain, bukan, tidak. Saya suka sangat. Orang Sabah suka mengaji. Masya Allah, saya pun kagum. Dan Jakim selalu jemputnya. InsyaAllah saya tidak tolak kalau tidak ada yang menghalang. Cuma dalam kuliah online ni dia berbeza sedikit dengan kuliah yang fizikal. Itu cadangan saya. Setiap setengah jam kita akan berhenti insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Mari kita lihat seterusnya permasalahan masail apa yang berkaitan dengan sesuatu hukum, sesuatu perbincangan. Baik. Pakaian ketika sembahyang yang masih menampakkan bentuk tubuh badan kerana ketat, sah solatnya. Macam kita sebut tadi. Tetapi makruh kerana tidak menjaga adab solat. Sebab kadang-kadang, maaf, ya, dengan lelaki contohnya, kalau yang pakai pakaian ketat contohnya, nanti mengganggu orang yang solat di belakang tu, walaupun dia sendiri yang ketat, yang pakai pakaian ketat tadi, mungkin dia sembahyang khusyuk, tapi orang di belakang itu takut berkata-kata dalam hatinya, kenapa orang ini tidak jaga begini-gini, jadi hukumnya sah, tapi makruh. Pakaian yang nipis, yang menampakkan kulit atau rambut, membatalkan solat. Tadi kita sudah sebut. Jika aurat dilihat dari bawah, solatnya sah, juga sudah kita sentuh ya. Aurat orang yang sembahyang yang nampak aurat ketika dilihat daripada atas, atau dilihat ketika orang itu sedang sujud, solatnya sah. Dagu perempuan wajib ditutup ketika solat. Dagu ni wajib ditutup ketika solat. Ini pendapat kebanyakan ulama mazhab kita Asy-Syafi'i. Sebab yang dikatakan dagu tu sampai sini. Sampai hadnya sampai ke ujung. Jadi di sini kan ada anak tudung tu. Itu namanya ihtiyat. Sebab sebahagian ulama lain mengatakan yang itu tidak dianggap sebagai aurat. Kalau ia dianggap sebagai aurat,
Maka di luar solat pun kena tutup juga. Yang ni kat bawah muslimat. Tapi kenapa di dalam solat ditutup dengan anak telekung tu? Kata ulama itu adalah untuk ihtiyat. Ihtiyat, hati-hati, pendapat yang mengatakan itu juga aurat. Pendapat ulama lain kata kalau di sini aurat, membatalkan solat, maka ini juga aurat di luar solat. Berapa ramai perempuan di luar sana tu yang terbuka di sini. Nah, ini yang saya dengar pendapat ulama dalam dua permasalahan ini. Ya. Jadi, kita pakai tudung yang ada anak tudung tu cantik dah tu. Kerana untuk memelihara pendapat yang mengatakan tidak sah. Sebahagian orang Arab kalau solat tak tutup pun mungkin. Sebab ada yang menganggap sini tidak aurat. Baik. Seterusnya menghadap kiblat secara sah solat. 3 solat yang dibolehkan tidak menghadap kiblat. Satu, sembahyang sunat di atas atau di dalam kenderaan dalam musafir. Kalau solat fardu, wajib cari dahulu ketika nak takbiratul ihram tu, wajib cari dulu kiblat. Kemudian dia bergerak, kiblat pun dah tak tentu, tak mengapa. Tapi kalau solat sunat, terus mula-mula tak mengapa. Sebab dianggap masyaqqah ya, ataupun dalam keadaan musafir. Sembahyang khauf, sembahyang dalam peperangan. Saya secara peribadi belum melihat lagi lah solat ini practically. Tapi secara demonstrasi itu ada. Kalau nak tengok buka YouTube solat khauf. Para askar ataupun para juri kita yang solat khauf tu cantik sekali. Dia tidak sekali. Contohnya bila orang di hadapan itu rukuk, yang belakang tak rukuk lagi. Boleh mengawasi. Takut bila diserang oleh musuh ketika rukuk ataupun sujud, nanti kan payah. Jadi paling kurang yang di belakang tu boleh mengawasi. Dan sembahyangnya memegang pedang ataupun memegang senapang. Dia lebih, itulah antara sebab hikmahnya kenapa bila sembahyang tangan ini diletakkan sedikit sebelah kiri. Itu antara hikmahnya. Satu lagi hikmahnya hati dekat sini. Walaupun pada asal di tengah saja. Ketika kita tangan itu diletak ke bawah dada di atas pusat. Dalam kitab Hidayatul Sibyan di Ma'rifatil Islam wal Iman, sedikit disunatkan ke sebelah kiri. Walaupun jumhur dan mazhab kita Syafi'i di tengah-tengah. Sembahyang fardu yang hukumnya seperti sembahyang khauf. Dia solat fardu, tapi hukumnya seperti solat khauf takut. Contoh, orang sakit yang tidak mampu menghadap kiblat. Dan tidak ada seorang pun yang menolongnya untuk menghadap kiblat. Jadi kerana itu, pesakit-pesakit di hospital tu, memang payah nak diatok kiblat itu. Kalau dia sendiri masih kuat, walaupun ini tak menghadap kiblat kat sini, dia sendiri position ataupun atur pusing diri dia, itu tak mengapa. Ini orang yang memang tak larat, tak boleh bergerak mana-mana, sembahyang menghadap mana pun tak mengapa. Sebab dia dianggap sudah agak memudaratkan dirinya. Dan tak ada orang yang bantu dia. Boleh ya di hospital tu. Orang yang terumbang-ambing di laut. Terumbang-ambing di laut. Saya tahu pengalaman ini sebab ayah saya seorang nelayan. Perahu kecil. Terumbang-ambing gitu. Orang yang diikat. Silakan. Sebab dia tak boleh nak. Dia kena sembahyang cara apa yang mampu. Untuk 3 kumpulan ini, A, B, C tadi tu, mereka boleh sembahyang mengikut kemampuan masing-masing dalam keadaan tersebut. Tetapi sembahyang wajib diulang semula. Inilah pendapat guru kami, Syekh Nuruddin. Beliau berpendapat kalau kita solat dalam kenderaan, kapal terbang sekalipun, ya, kita tak menghadap kiblat, kita menghadap kiblat, tapi duduk, solat duduk. Nanti bila sampai di tempat yang dituju, ini maksudnya solat fardu ya, wajib diulang kembali. Kenapa? Alasannya dia tadi tidak sempurna solat ni. Solat fardu wajib berdiri, solat sunat tak masalah. Jadi ulang kembali solat itu. Ada sebahagian pendapat mengatakan tak perlu diulang. Sebab itu sudah memadai. Allahu a'lam bisawab. Dua pendapat ini ada alasan masing-masing. Wal ilmu bi fardiyatiha.
Tidak sah sembahyangnya jika dia ragu tentang kefarduan solat tadi. Walaupun dia sebenarnya tepat melakukan sembahyang itu, maaf, uh, walaupun ia tepat melakukannya dalam waktunya, tapi dia ragu tentang fardu tak fardu solat ni, tidak sah. Ya. Pembahagian hadath dan pengertian. Al-ahdathu ithnain. Ithnan. Hadath ada dua jenis. Asgharu wa akbaru. Hadath kecil dan hadath besar. Ingat kenapa dipanggil hadath besar, hadath kecil? Sebab tanggungjawabnya besar atau kecil. Yang kedua, pantang larangnya besar atau kecil. Boleh kembali balik slide yang dulu kita tunjukkan. Fal asgharu ma aujabal wudu'. Hadath kecil, hadath yang mewajibkan wudu'. Hadath kecil. Apa dia hadath kecil tu? Satu, buang air besar. Buang air kecil dan kentut. Ya. Tambah satu lagi, bersentuh kulit atau tersentuh kulit dengan perempuan atau lelaki ajnabi yang tidak berlaput. Nah, yang itu nak supaya kita dapat kembali lagi solat dalam keadaan suci balik, adalah berwuduk. Wal akbaru, hadath besar, ma aujabal ghusla. Hadath yang mewajibkan mandi. Mandi apa? Mandi wajib. Mandi wajib macam mandi biasa, ya. Tapi dipastikan ada niat, air darah sampai ke seluruh badan, hatta lipatan-lipatan perut, paha dan sebagainya. Ya, ada caranya mandinya tu. Baik. Hadath kecil, contohnya buang air besar, buang air kecil, buang angin. Sebab lain yang mewajibkan wuduk untuk solat ialah bersentuh kulit antara lelaki dan perempuan ajnabi tanpa berlapis. Tambah lagi, menyentuh zakar. Ataupun bahasa yang kita semalam tu, memegang. Menyentuh atau memegang. Paling tepat, memegang tadi. Kalau tersentuh zakar dengan belakang tak. Jadi, al-lamsu dengan al-masu tu beza. Al-masu tu pegang. Al-lamsu tu tersentuh. Jadi kataan yang paling elok kat sini bukan menyentuh tetapi memegang zakar. Tapi zakar dipegang itu dengan perut tapak tangan. Cara nak tahu perut tapak tangan dengan dua cara semalam kita belajar. Ambil air, kita selamkan tangan, letakkan di kertas ataupun di dinding kayu. Yang nampak tangan, tapak tangan tu, itulah dia. Perut tapak tangan ataupun dia buat begini. Yang lekat itulah perut tapak tangan. Yang itu kalau terpegang ataupun memegang zakar atau faraj, maka batal. Ya. Maka batal wuduknya. Hadat kecil, ya. Lalah wuduk. Hadat besar, keluar air mani, haid, nifas, wiladah. Mandi wajib. Sebagian ulama dia bahaskan lagi. Dia sebagian ulama membahagikan lagi. Hadat besar, ada hadat yang lebih besar. Hadat besar biasa, air mani. Hadat besar yang lebih besar, haid, nifas dan wiladah. Itu sebahagian ulama membahagikan begitu. Tetapi pembahagian ini sudah memadai. Pembahagian aurat. Al-auratu arba'un. Aurat ada 4 bahagian. Auratul rajuli mutlaqan. Aurat lelaki secara mutlak. Wal amati fis salah. Dan perempuan di dalam solat. Hamba perempuan di dalam solat. Macam mana tu? Ma baina surrati wa rukbah. Antara pusat dan lutut. Ini untuk apa ni? Lelaki secara mutlak. Ini je aurat. Jadi, atas daripada pusat, bawah daripada lutut, itu boleh. Itu tidak dianggap sebagai aurat lagi. Itu ya. Baik. Hamba perempuan, bukan perempuan hamba. Itu khusus untuk amah. Aurat wa auratul hurrati fis salah. Aurat perempuan yang merdeka, macam kita sekarang ni, perempuan ya, di solat, dalam solat, jami'u badaniha masi wal wajhi wal kafain. Adalah seluruh anggota tubuhnya kecuali muka dan kedua tapak tangan. Kedua telapak tangan ni bukan dalam ni, bukan ni saja. Ini termasuk tapak tangan ni. Ini bukan aurat. Ya, walaupun kita sebut ini perut tapak tangan. Tapi tapak ataupun telapak tangan inilah
termasuk depan dan belakang. Termasuk depan dan belakang. Wa auratul hurrati wal amati 'inda al-ajanib. Aurat perempuan yang merdeka dan hamba perempuan di hadapan lelaki ajnabi bukan mahramnya, jami'ul badan, seluruh anggota badan tubuh. Ha. Wa inda maharimihima wan nisa. Ha. Apabila perempuan yang merdeka dan hamba perempuan tadi berada bersama mahramnya, tadi bersama lelaki seluruh tubuh badan. Tapi kalau bersama mahramnya adik-beradik contoh dan sesama perempuan lain, auratnya adalah antara pusat dan lutut. Nah, gitu. Termasuk juga orang-orang biasa, ya. Rukun solat, pengertian solat. Kita sudah sebut tadi, ini pun sudah kita sebut. Kita ulang kembali tadi. Ada yang ada bacaan, tapi tak ada perbuatan sembang jenazah tadi. Ini sudah kita syarahkan tadi, ya. Tak perlu kita ulang balik. Solat seperti seorang manusia. Rukun solat, rukun-rukun yang 13 ya, seperti kepala. Dikenal solat itu begitu. Berdiri, qiyamnya, takbiratul ihram, rukuk, itu kita tengok tu, kita kenal ni orang ni sedang solat. Itu maksudnya rukun solatnya. Macam rumah lah. Kita tengok tiang seri dia, bumbung, itu rukun kepada rumah itu. Syarat, itu seperti nyawa, hidup, sah solat itu. Orang tu memang orang, ya, tapi tak ada nyawa, matilah orang tu, jenazah. Sama juga solat, tapi tak ada syarat sah, tak sah solat tu. Tapi kita tak tahu, contohnya dia dah berwuduk belum? Dia sudah, apa lagi, berhadat ke tidak? Kita tak tahu tu. Sebahagiannya kita tahulah, menghadap kiblat, menutup aurat, ya. Sunat ab'ad itu seperti anggota badan. Untuk sempurna anggota badan, kena ada anggota badan. Kena untuk sempurna manusia itu ada badan, kena ada anggota badan. Sama juga sempurna solat, kena ada sunat ba'ad. Kalau tidak, ia seperti ada kekurangan. Walaupun masih hidup. Contoh, ya, orang itu dia hidup tapi hidungnya rompong. Contoh. Ataupun tangannya hilang sebelah. Kakinya tempang, contoh, maaf, ya. Anggota badannya tu, maafkan saya, bukan hidung, anggotanya. Tercedera ataupun tak ada tangan, tak ada kaki. Boleh tak orang tu berjalan? Boleh. Kakinya tempang contohnya. Boleh tak dia berjalan? Boleh. Orang yang buta, boleh tak sampai ke tempat yang nak dituju? Boleh. Tapi ambil masa lah. Kadang-kadang lambat datangnya yang kaki tak berapa nak sempurna. Maaf, ya. Boleh tak dia sampai-sampai tetapi tak sempurna. Tak seperti orang lain cepat sampai. Samalah juga. Solat tadi sah tapi tak sempurna. Itulah dia sunat ba'ad. Contohnya qunut. Contohnya duduk dalam tahiyat, duduk membaca tahiyat awal. Ditinggalkan sah tapi kurang sempurna. Sunat hay'ah ini untuk mencantikkan rambut dan kuku. Mencantikkan, melengkapkan solat. Orang kalau ada rambut, ada kuku kan, kita anggap dia biasa. Tapi kalau orang tak ada rambut, maaf, ya, orang tak ada kuku, kita pun hairan juga kan. Jadi kerana itu makruh kita botak, ya. Kenapa? Sebab Nabi tak pernah botak. Kecuali baginda ketika bercukur untuk haji dan umrah. Maksudnya rambut yang ada tapi dibotakkan. Kecuali atas nasihat doktor, faktor kesihatan dan sebagainya. Dan memang orang tu tak ada rambut. Itu tidak benar. Tapi yang dah ada rambut, jangan dibotakkan. Sebab rambut ini adalah suatu perhiasan. Baik. Bilangan pembahagian rukun dalam sembahyang dan bilangan.
Rukun qauli yang dibaca, perkataan atau ucapan atau bacaan. Ada 5. Takbiratul ihram mesti diucap. Allahu Akbar. Setiap huruf mesti disebut. Membaca surah Al-Fatihah, tahiyat akhir. Tapi bukan semua part tu kena baca ya. Yang fardunya, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu yang wajibnya. Salawat dalam tahiyat akhir. Itu rukun qauli. Mengucap salam yang pertama. Assalamualaikum. Cukup. Tak pun Assalamualaikum. Tapi tak paling sebelah kanan. Itu memadai. Itu paling minimum lah tu. Nah, tapi hendaklah mengucap salam yang pertama. Assalamualaikum. Walaupun tak ke kanan. Ke kanan itu menjadi sunat. Ya. Kemudian kepala ditoleh ke sebelah kanan. Pusing sebelah kanan. Itu jadi sunat. Ini kita cerita bab paling minimum. Rukun fi'li, perbuatan berdiri betul. Seperti dalam keadaan orang yang berdiri betul yang biasa. Kecuali dia mungkin sakit, slip disc ataupun lain-lain. Berdirinya tak seperti berdiri orang yang biasa. Ikut ala qadar yang dia mampu. Rukuk yang tidak sujud, duduk antara dua sujud. Kenapa dipanggil duduk antara dua sujud? Sebab duduk iftirash ini, duduk ini antara dua sujud. Sujud pertama, kemudian dia duduk, sujud yang kedua. Dia diapit oleh dua sujud. Itu dipanggil duduk antara dua sujud. Duduk membaca tahiyat akhir. Duduk yang paling afdal, duduk tawarruk. Kalau duduk iftirash, boleh. Kalau dia sakit, sekalipun duduk bersila, boleh. Rukun qalbi, iaitu niat dan betul. Tapi dilafazkan niat itu hukumnya dalam mazhab Asy-Syafi'i. Dan tertib itu wajib dalam mazhab Syafi'i. Kita. Faslun. Arkanus salati 17. Rukun-rukun sembahyang ada 17 perkara. Al-awwalu an-niyatu. Pertama niat. Al-thani takbiratul ihram. Yang kedua takbiratul ihram. Al-thalithu al-qiyamu al-qadiri fil fardi. Ketiga berdiri betul bagi orang yang mampu dalam solat fardu. Tolong diingat ini. Jangan solat fardu duduk kecuali memang sakit. Kalau tidak, batal solat. Solat sunat, tak. Ar-rabi'u qira'atul Fatihah. Keempat, membaca surah Al-Fatihah. Al-khamisu ar-ruku'. Yang kelima, ruku'. As-sadisu tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah ketika ruku'. Dibezakan tu. Itu yang jadi 17. Tuan-tuan kan biasa rukun-rukun solat 13. Kenapa jadi 17? Sebab dicuraikan. Kalau jadi 13 begini, rukuk dan tamakninah, sujud dan tamakninah, i'tidal dan tamakninah, duduk antara dua sujud dan tamakninah. Tapi ini dicurai-curaikan. Dicurai maksudnya rukuk satu fardu, tamakninah satu fardu. Itu yang jadi 17. Ya. Al-khamisu ar-ruku', as-sadisu sudah, as-sabi'u al-i'tidal. Yang ketujuh yang i'tidal. Diceraikan dengan yang ke-8, as-saminu tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah ketika i'tidal. At-tasi'u as-sujudu marratain. Sujud sebanyak 2 kali. Al-ashiru at-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah ketika sujud. Baik. Yang ke-11 al-hadi ashar. Al-judusu bainas sajadatain. Al-julusu bainas sajdatain. Duduk di antara dua sujud. Al-thani ashar. At-tuma'ninatu fihi. Tuma'ninah ketika duduk antara dua sujud tadi. Al-thalitha ashar. Membaca tahiyat akhir. At-tashahudul akhir. Membaca tahiyat akhir. At-rabi'a ashar. 14. Duduk untuk membaca tahiyat akhir. Al-qu'udu fihi. Al-khamisa ashar. 15. Membaca salawat. As-salatu ala nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama fihi. Membaca salawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tahiyat akhir. Was-sadisa ashar. Yang ke-16 as-salam, iaitu salam. As-sabi'a ashar, ke-17 tertib. Itulah 17. Kenapa jadi 17? Sebab dicurai-curaikan tamakninah tadi. Dia begini. Yang kita pelajari rukun solat ada
13. Tadi pendapat tadi berapa? 17. Kenapa tu? Ini. Kita kalau 13, rukuk serta tamak nina dan tamak nina. Tapi yang tadi kan dicerai rukuk lain, rukun yang keenam tamak nina. Nah, kita i'tidal dan tamak nina. Sujud serta tamak nina. Duduk antara dua sujud serta tamak nina. Tapi setiap tamak nina tu diambil untuk menjadi rukun yang tersendiri. Kan jadi 4. 13 campur dengan 4 jadi berapa? Jadilah 17. Boleh ya? Baik. Muqaranah ketika menyebut Allahu Akbar. Macam mana? Nah, muqaranah itu ada yang disebut muqaranah kamaliyah. Iaitu ketika kita menyebut Allahu Akbar, dengan sempurnanya kita meletakkan niat dalam tu. Contoh, Allah dengan alif pada Allah dan ra pada bar, sempat kita meletakkan sahaja aku solat fardu zuhur 4 rakaat kepada Allah Ta'ala dengan cantiknya daripada alif sampai ra. Contoh ya, saya sebut, tapi dalam hati kita, Allah, dalam hati kita sahaja aku, tapi mulut menyebut Allah Akbar. Cantik. Daripada mula Allah, dah sahaja aku dah. Tapi dalam mulut, dalam hati ya, terus kerana Allah Ta'ala. Ini sangat lengkap sekali. Yang sempurna sekali. Sebab itu dipanggil muqaranah kama. Ini yang terbaik. Tapi ada juga orang yang tak boleh begini. Itu namanya muqaranah urfiyah. Uruf kebiasaan. Dia tak seperti tadi. Yang tadi daripada alif sampai ra dengan cantik. Ada orang Allah tak masuk-masuk lagi. Tapi bila dia menyebut akbar, dia boleh masuk. Contohnya Allah, Allah tak masuk-masuk. Maksudnya niat tadi. Barulah Allahu Akbar. Allah contohnya Allahu Akbar. Bila disebut akbar, barulah sempurna tadi tu. Walau di depan tu ada lopong. Itu dipanggil muqaranah arfiyah. Ini perbahasan ini daqiq dan agak panjang sedikit. Tapi kita tinggalkan dulu KIP untuk kita hatamkan tajuk-tajuk yang tertentu. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan bersiaran 5 minit lagi ya. 5 minit lepas tu kita rehat. Tapi pukul 11.30 terus kita mula balik. Untuk bagi kesegaran. Baik. Ini contoh rukuk. Ini 90 darjah sebolehnya. Mata lihat tempat sujud. Ini cara rukuk yang kedua. Mata tengok kat bawah. Tangan di kepala lutut merenggangkannya. Ini rukuk dilihat daripada hadapan. Tangan dijarakkan. Untuk lelaki. Untuk perempuan, taklah dirapatkan ke tangan dirusuk. Dan jari diluruskan. Baik. Begini. Dibukakan tadi. Kedua tangan memegang kedua lutut dengan jari terbuka. Ini kan terbuka jari ni. Merapatkan dua siku dengan dua rusuk untuk perempuan. Tak nampak ya sebab telekong. Ini. Kalau boleh gambar kartun ni dinampakkan. Iaitu dengan rapatkan rusuk. Itu. Ataupun dengan begini. Bagi nampak sedikit. Ya. Baik. 7 anggota sujud. Dahi, perut, jari tangan kanan, perut, telapak tangan kiri, lutut sebelah kiri, lutut sebelah kanan. Dah 5 dah. Kaki kanan dan kaki kiri. Jadi 7 anggota badan. Ketika sujud ni namanya 7 anggota sujud. Baik. Menghadapkan anak-anak jari tangan ke kiblat ketika sujud. Macam ni. Ini adalah sunat hay'ah ya. Untuk kesempurnaan. Menghadap anak-anak jari kaki ke kiblat ketika sujud. Untuk orang yang macam adik ni, dia badan dia masih kurus lagi ya. Mudahlah buat begini. Tapi kalau ada
badan yang sudah agak berisi, payah sikit buat macam ni. Menghadap ke kiblat, jari-jari kaki kanan-kanan. Menghadapkan anak-anak jari kaki ke kiblat ketika sujud. Ini sama. Sama ada jari kaki kanan ataupun jari kaki kanan dan kiri. Kedua tu ya. Baik. Kedua tapak kaki ditegakkan dan direnggangkan ketika sujud. Jangan dirapatkan. Direnggangkan. Lebih kurang seperti satu jari. Ha. Ini tata caranya untuk membezakan solat yang lelaki dengan perempuan dan untuk kesempurnaan. Untuk perempuan merapatkan kedua lutut, kedua tapak kaki pun dirapat. Tadi kan kita renggang ni, dirapatkan dan merapatkan perut daripada paha dan merapatkan siku daripada rusuk. Allah. Ini nak tunjuknya bagaimana Islam menjaga perempuan. Islam menjaga wanita. Sampai ke tahap tu. Walau siapalah yang tengok dia solat. Ini dijaga. Hatta kalau qiyam kaki itu rapat. Gitu, Masya Allah. Hadirin, kita rehat dahulu sekejap. 5 minit sahaja ya. Tuan-tuan dan basuh muka dan sebagainya. Kita masuk balik tepat pukul 11.30 insyaAllah. Hadza wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.